Pendidikan Seni Visual 1UM dan 1UKM bersama Cikgu Madiha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebagai pengenalan kepada pendidikan seni visual tingkatan 1, kita akan menyentuh bidang yang pertama iaitu bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Tajuk yang pertama akan menyentuh tentang perkembangan seni visual di Malaysia yang mana berlaku secara berperingkat-peringkat dan berkait rapat dengan seni halus, seni reka dan seni kraft. Jadi dalam tajuk ini kita akan mengenali tokoh pelukis, pereka dan tokoh kraft yang hebat supaya kita dapat menghargai sumbangan mereka dan meningkatkan lagi jati diri dan kecintaan kita terhadap karya seni visual yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh tempatan ini. Okey, yang pertama kita akan meneliti tentang seni halus dari segi sejarah dan perkembangannya, tokoh dan karya yang berkaitan dan juga pertubuhan dan persatuan seni halus yang terdapat di tanah air kita. Sejarah dan perkembangan seni halus ini bermula pada tahun 1920-an dengan penubuhan Penang Impressionist Society. Pada tahun 1930-an muncul sekumpulan pelukis yang dikenali sebagai 12 pelukis perintis di Pulau Pinang. Pada tahun 1950-an muncul pelukis yang menggunakan subjek tempatan sebagai tema dalam karya catatan mereka. Selepas merdeka, lanskap seni visual negara terus berubah dan perkembangan ini semakin rancak dengan penubuhan Angkatan Pelukis Se-Malaysia dan Persatuan Pelukis Malaysia. Seterusnya, mari kita kenali tokoh-tokoh seni halus dan juga karya yang dihasilkan mereka. Antara tokoh seni halus yang terkenal ialah Abdullah Arif yang dilahirkan pada tahun 1905 di Pulau Pinang. Beliau merupakan pelukis self-taught artis aliran Impressionisme dan menjadi guru seni kepada kumpulan ekspatriat Eropah dan Penang Impressionist Society di Pulau Pinang. Karyanya lebih keeropahan dari segi komposisi pendekatan dan lebih terperinci. Antara karya beliau ialah Bumi yang Bahagia, Lombong Biji Malaya dan juga Coconut Plantation. Seterusnya adalah Chua Tian Teng yang lahir pada tahun 1912 di China. Beliau merupakan pelopor kepada catatan batik dan catatan batiknya merupakan satu medium pengucapan seni yang baru dan unik di persada antarabangsa. Antara karya beliau yang terkenal ialah Mother and Child dan juga Tell You a Secret. Tokoh yang ketiga ialah tokoh dalam bidang seni halus iaitu Muhammad Hussein Inas yang lahir pada tahun 1924 di Indonesia. Beliau merupakan pelukis aliran realisme dan khusus dalam seni potret dan mengasaskan Angkatan Pelukis Semenanjung pada tahun 1956. Beliau juga dianugerahkan gelaran pelukis potret diraja oleh Sultan Selangor pada Mac 1990 dan karya beliau yang terkenal ialah Self Portrait dan juga Pengantin Perempuan Iban. Tokoh seterusnya adalah Anthony Lau yang lahir pada tahun 1933 di Johor. Beliau ialah bekas pensyarah Specialist Teachers Training Institute Kuala Lumpur. Beliau banyak menggunakan bahan besi, logam dan kayu dalam karyanya dan sangat meminati tema figuratif dan juga representasi. Antara karya beliau ialah Rimba dan juga Ayam Jantan. Tokoh yang berikut ialah Reza Piadasa yang lahir pada tahun 1939 di Pahang. Beliau merupakan pelukis aliran konstruktivisme dan minimalis. Menghasilkan karya terkenal iaitu Entry Point dan juga The Haji Family. Tokoh seterusnya ialah Zulkifli Yusof yang lahir pada tahun 1962 di Kedah. Beliau merupakan pengarca profilik dengan tema politik dan kemasyarakatan seperti The Power to, memenangi banyak anugerah antaranya Hadiah Utama Bakat Muda Sezaman pada tahun 1988 dan Anugerah Akademik Negara 2007 bagi kategori Anugerah Seni dan Kreativiti. Karyanya boleh kita lihat antaranya ialah Bunga Raya dan juga The Power to. Seterusnya ialah Ibrahim Hussein yang lahir pada tahun 1939 di Kedah. Karya awalnya bertemakan figura realistik menerusi karya yang dihasilkan dan beliau mempelopori teknik printage yang mana menggabungkan teknik percetakan dengan collage. Kita boleh lihat teknik yang digabungkan ini dalam karya beliau iaitu My Father and the Astronaut dan juga Paul. Tokoh seni halus yang berikutnya ialah Juhari Said yang lahir pada tahun 1961 di Perak.
Beliau ialah pelukis cetak profilik dalam teknik cetakan kayu, lino dan juga gurisan asid dengan pelbagai gaya seperti ekspresionisme dan surrealisme. Pernah menerima beasiswa Japan Foundation untuk mempelajari cetakan kayu tradisional. Kita boleh lihat karya yang dihasilkan oleh Johari Said seperti baju kurung dan secawan kopi dan juga katak nak jadi lembu. Mari kita lihat pertubuhan dan persatuan seni halus yang pernah terdapat di negara kita. Sebelum merdeka, antaranya ialah Penang Impressionist Society yang ditubuhkan pada tahun 1920-an, yang mana ahlinya adalah daripada isteri-isteri golongan ekspatriat. Abdullah Arif merupakan tenaga pengajar dan Puan Lim Cheng Kong sebagai penaja persatuan ini. Yang kedua ialah Wednesday Art Group yang ditubuhkan pada tahun 1952. Pengasasnya ialah Peter Harris. Ahlinya terdiri daripada berbilang bangsa seperti Patrick Ng Kah Ong, Cheong Lai Tong, Zulkifli Buyong, Syed Ahmad Jamal, Ismail Mustam dan juga Grace Silvanayagam. Tujuannya untuk memperkenalkan estetik dan teknik seni menerusi gagasan seni sebagai wadah ekspresi diri. Selepas merdeka, dapat pertubuhan seperti Angkatan Pelukis Malaysia yang ditubuhkan pada 15 April 1958. Nama asal pertubuhan ini ialah Angkatan Pelukis Semenanjung dan pengasasnya ialah Muhammad Hussein Inas. Tujuannya untuk menyatu padukan pelukis Melayu dengan memperkenalkan gaya naturalisme. Pertubuhan seterusnya ialah Persatuan Pelukis Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1979. Presidennya ialah Syed Ahmad Jamal dan antara ahlinya ialah Sulaiman Osman, Yoh Jin Leng, Mazli Maksum, Ahmad Khalid Yusof dan Reza Piadasa. Tujuan persatuan ini ialah untuk menyatu padukan pelukis tanah air di bawah satu payung. Seterusnya kita lihat institusi seni halus yang terdapat di negara kita. Antaranya institusi Sultan Idris Training College SITC, dan seterusnya penubuhan institusi Specialist Teachers Training Institute STTI, dan seterusnya Institut Teknologi Mara ITM yang kini dikenali sebagai Universiti Teknologi Mara UiTM, dan seterusnya penubuhan Universiti Sains Malaysia USM, dan penubuhan institusi seni swasta yang lain seperti Kuala Lumpur Institute of Graphic, Lim Kok Wai University of Creative Technology. Sekarang mari kita meneliti perkembangan seni reka di Malaysia dari segi sejarah perkembangan, tokoh dan karya yang terdapat di Malaysia dan juga institusi serta pertubuhan dan persatuan yang berkaitan dengan seni reka. Sejarah dan perkembangan seni reka negara kita agak muda berbanding dengan seni halus dan seni kraft yang telah lebih lama berkembang di negara kita. Seni reka ni terbahagi kepada komunikasi visual, reka bentuk teknologi dan reka bentuk persekitaran. Kewujudan kursus seni reka secara formal menerusi Institut Teknologi Mara yang kini dikenali sebagai UiTM merupakan bermulanya transformasi terhadap bentuk-bentuk rekaan 2 dimensi dan juga 3 dimensi sejajar dengan perkembangan sains dan teknologi tanah air. Bidang seni reka negara ini juga terus berkembang dengan penubuhan Majlis Reka Bentuk Malaysia dan Majlis Inovasi Negara. Mari kita kenali tokoh-tokoh seni reka tanah air kita. Yang pertama ialah Zulkifli Harun yang lahir pada tahun 1959 di Kelantan. Beliau mendapat pendidikan di Institut Kemahiran Mara Johor Bahru dan merupakan pereka cipta peralatan berteknologi dalam pelbagai sektor dan pernah menerima anugerah Guinness Effort Award pada tahun 1989 dan anugerah Belia Selangor Darul Ehsan pada tahun 1996. Tokoh seni reka seterusnya ialah tokoh seni reka grafik iaitu Haji Hashim Hassan yang lahir pada tahun 1938 di Johor. Beliau mendapat pendidikan di Canterbury College of Art England dan University Ohio USA. Beliau pernah memenangi pertandingan mencipta logo Hari Kebangsaan iaitu pada tahun 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 dan 1991. Beliau juga mendapat julukan sebagai bapa logo Hari Kebangsaan. Tokoh seterusnya ialah
Jimmy Choo yang merupakan tokoh reka bentuk fashion, lahir pada tahun 1961 di Pulau Pinang. Beliau mendapat pendidikan di London College of Fashion dan menerima anugerah gelaran profesor daripada University of the Arts London atas sumbangannya dalam bidang fashion, dan mendapat anugerah Order of the British Empire daripada Queen Elizabeth II di England pada tahun 2002. Tokoh seterusnya adalah tokoh seni reka animasi iaitu Hassan Abdul Muttalib yang lahir pada tahun 1945 di Kedah. Beliau mendapat pendidikan sehingga SPM tapi meminati bidang animasi. Beliau adalah pengerusi Persatuan Animasi Malaysia dan dianugerahkan anugerah Sri Angkasa bagi kategori idea terbaik dan trailer terbaik untuk animasi pendek iaitu Sang Kancil dan Buaya dan Sang Kancil dan Monyet. Tokoh seterusnya adalah tokoh komunikasi visual iaitu Ahmad Haji Zainuddin, lahir pada tahun 1950 di Pahang dan mendapat ijazah kedoktoran dari Manchester Metropolitan University England dan merupakan seorang profesor di UCSI University Malaysia. Beliau merupakan pengerusi Majlis Reka Bentuk Malaysia, ahli Majlis Profesor Negara dan pakar seni grafik dalam kluster industri dan inovasi. Beliau merupakan tokoh yang mempelopori kepimpinan reka bentuk di negara kita. Tokoh seterusnya ialah tokoh reka bentuk teknologi kreatif iaitu Lim Kok Wing, lahir pada tahun 1946 di Kuala Lumpur dan beliau merupakan pelopor dan juga Presiden Lim Kok Wing University of Creative Technology. Menerima banyak penghargaan seperti anugerah Father of Innovation in Africa dalam The Beast Award 2014 di Texas, USA. Seterusnya, kita lihat pertubuhan dan persatuan seni reka yang terdapat di negara kita. Yang pertama ialah Majlis Reka Bentuk Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1993, terletak di bawah pengawasan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, bertujuan untuk membuka masa depan inovasi dan reka bentuk di negara kita. Yang kedua ialah Majlis Inovasi Negara ditubuhkan pada tahun 2007, terletak di bawah pengawasan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Tujuan penubuhannya untuk membentuk dan melaksanakan agenda inovasi negara yang lebih mantap. Institusi seni reka pula, Institut Teknologi Mara yang sekarang dikenali sebagai UiTM dengan kewujudan Jabatan Seni Lukis dan Seni Reka pada tahun 1967. Terdapat juga universiti awam lain seperti Universiti Sains Malaysia, UMK, UPM, UTHO dan juga UMS. Dan terdapat kewujudan institusi pendidikan tinggi swasta dalam bidang seni reka seperti Center for Advanced Design, Malaysian Institute of Art dan Lim Kok Wing University of Creative Technology. Seterusnya, mari kita teliti perkembangan dan sejarah seni kraft, tokoh dan karya berkaitan dan juga institusi yang berkaitan dengan seni kraft di Malaysia. Sejarah dan perkembangan seni kraft Malaysia boleh dikaitkan dengan kerja tangan yang diusahakan oleh masyarakat Melayu yang kebanyakannya di Kelantan, Terengganu dan Pahang bermula sekitar tahun 1780-an. Antara contoh hasil rekaan seni kraft ni ialah keris, perahu wayang, wau dan gasing. Seni kraft tradisi ni banyak mengandungi unsur-unsur kebudayaan dan merupakan hiasan. Proses asimilasi budaya ini kita dapat lihat pada rekaan seperti ukiran kayu, sulaman dan juga barang kemas. Seni kraft di Malaysia terdapat dua kategori iaitu seni kraft tradisional dan seni kraft moden. Seni kraft tradisional seperti batik, tembikar, ukiran kayu, tenunan, anyaman dan tekatan. Manakala seni kraft moden seperti seni kertas, kraft sabun, kraft manik, kraft lilin dan juga kraft tali. Mari kita kenali adik guru dan produk seni kraft yang terdapat di tanah air kita. Pertama, tokoh seni kraft batik iaitu Yusof Haji Abdullah yang lahir pada tahun 1928 di Kelantan. Beliau pernah mengikuti kursus seni kreatif di Universiti Sains Malaysia. Rekaannya menampilkan budaya masyarakat Pantai Timur dan pernah mengadakan pameran lukisan batik di Moskow pada tahun 1978. Beliau pernah menjadi penceramah di pusat pengajian tinggi di dalam dan juga luar negara. Yang kedua, tokoh seni kraft tembikar iaitu Zamari ataupun Zamari Pandak, lahir pada tahun 1942 di Perak. Beliau mendapat kemahiran daripada datuknya dan mempunyai pengetahuan yang luas dalam teknik menghasilkan tembikar.
Sentiasa menjadi pakar rujuk dan khidmat nasihat kepada pelajar dan orang perseorangan dan pernah menerima anugerah Seal of Excellence daripada UNESCO pada 2002 dan dianugerahi sebagai Adik Guru Kraf Labu Sayung pada tahun 2007. Seterusnya, tokoh seni kraf ukiran kayu Haji Abdul Rahman Long lahir pada tahun 1943 di Terengganu. Beliau mewarisi kemahiran ini daripada ayah dan datuknya, merupakan pakar dalam ukiran kayu tradisional dan menghasilkan sarung serta hulu untuk senjata Melayu seperti keris. Hasil karyanya banyak menghiasi bank negara dan juga istana negara. Beliau dianugerahi pingat jasa kebaktian oleh Sultan Perlis pada tahun 1986. Seterusnya, tokoh seni kraf ukiran kayu Nurhaiza Nordin lahir pada tahun 1963 di Terengganu. Beliau pernah mengikuti latihan ukiran kayu dengan 4 orang tokoh pengukir tersohor negara seperti Wan Su Osman dan Tengku Ibrahim Tengku Wok. Beliau pernah menjadi ahli panel dan penceramah yang dikendalikan oleh Jabatan Kerajaan dan Swasta dan pernah menerima Anugerah Seni Negeri Terengganu pada tahun 2005 dan Anugerah Usahawan Kraf 2010. Mari kita kenali pula tokoh seni reka tenunan iaitu Hajah Habibah Zikri, lahir pada tahun 1948 di Kedah, mendapat pendidikan di Institut Teknologi Mara dalam jurusan tekstil, memberi nafas baru kepada kain songkit agar boleh dimiliki dan terima pakai oleh semua masyarakat. Dan beliau banyak melatih dan membimbing penenun muda sehingga menjadi penenun yang mahir. Karya kreatifnya banyak dijadikan hiasan di Istana Johor, hotel dan juga resort. Tokoh tenunan seterusnya ialah Hajah Natifah ataupun Natifah Abdul Kadir, lahir pada tahun 1944 di Pahang, mewarisi kemahiran menenun daripada keluarganya dan beliau banyak membangunkan dan memajukan kegiatan tenun dalam kalangan masyarakat tempatan. Beliau juga mahir dalam menenun kain lima dan seni tekat gubah dan mendapat anugerah sebagai Adik Guru Kraf Tenun Pahang Diraja pada tahun 2006. Seterusnya adalah tokoh seni reka anyaman Aminah Haji Ahmad yang lahir pada tahun 1928 di Melaka. Beliau mewarisi kemahiran menganyam ni daripada keluarganya, banyak mengajar orang perseorangan dan pelajar sekitar Melaka tentang anyaman rombong dan menghasilkan teknik pemprosesan bahan mentah dan anyaman yang lebih senang. Beliau juga mendapat anugerah Adik Guru Kraf Anyaman Rombong pada tahun 1988. Seterusnya adalah tokoh anyaman juga iaitu Ishak Kasim, lahir pada tahun 1949 di Melaka. Beliau mengikuti latihan jangka pendek anyaman rotan anjuran kraftangan Malaysia. Pernah menjadi tenaga pengajar dalam latihan industri yang dikelolakan oleh Jabatan Kerajaan dan pernah mendapat naik johan kategori bidang kraf rotan anjuran UNESCO pada tahun 2003. Beliau mendapat anugerah Adik Guru Kraf Anyaman Rotan pada tahun 2011. Seterusnya ialah tokoh seni reka tekatan iaitu Hajah Azizah Muhammad Yusof, lahir pada tahun 1938 di Perak. Beliau mewarisi kemahiran pada ibunya, memajukan kegiatan menekat dengan membuka bengkel dan ruang pameran. Beliau sangat kreatif mengubah reka corak berunsurkan motif flora dan sering diundang menjadi pengajar dalam program yang diadakan dalam dan juga luar negara. Beliau dapat anugerah Adik Guru Kraf Tekatan pada tahun 1995. Tokoh tekatan yang seterusnya ialah Ainatishah Bilaldin, lahir pada tahun 1914 di Perak. Beliau mempelajari seni tekat daripada ibu dan neneknya. Produk kreatifnya banyak mendapat tempahan daripada masyarakat setempat, kerabat diraja dan pembesar istana. Beliau mendapat anugerah Adik Guru Kraf Tekatan pada tahun 1987. Antara institusi yang membangunkan seni reka seni kraf di tanah air kita ialah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia PKKM yang ditubuhkan pada 1 Oktober 1979, yang mana peranannya ialah untuk melindungi warisan kraf negara sebagai industri yang berdaya maju dan mantap dalam pasaran tempatan dan juga antarabangsa. Yang kedua, Institut Kraf Negara IKN ditubuhkan pada Ogos 2001 dan bertanggungjawab melahirkan modal insan yang berkemahiran dan juga boleh menguasai teknologi dan peka terhadap warisan kraf. Sekian, terima kasih dan semoga mendapat ilmu yang bermanfaat.